Aku bukanlah seorang perwira gagah menghunus senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi kita ke rancangan program Semua Bolehlah. Macam biasa, Bual Konti setiap hari Sabtu 10.30 malam. Anda boleh ikuti kita di media sosial Facebook dan juga YouTube Konti News, dan juga Instagram, TikTok Bual Konti untuk perkembangan lah topik-topik terkini, apa yang kita bincangkan. Dan seperti biasa, hari ini kita bawakan tetamu khas kita jauh nun di sana, seperti jauh juga diri saya iaitu pengerusi belia Felda di Felda Tenggaruh 2. Ya, Tenggaruh betul. Tenggaruh. Dan juga kita ada artis popular kita, Azmi Khalid Baskar, iaitu daripada Felda Tenggaruh 3 di Johor juga. Selamat datang kedua tetamu saya hari ini. Terima kasih. So hari ni kita nak bercakap santai, bersembang santai. Dia lebih kepada kita nak recap kembali kata kenangan-kenangan zaman, yelah, orang-orang Felda dulu kan lain suasana dia kan. Betul. Tapi kita nak cakap mengenai kejayaan anak-anak Felda. Jadi kita mulakan dengan Puan Maria dululah. Kita nak berkenalan dengan Puan Maria. Jadi kongsikan latar belakang macam mana bermulanya kerjaya dekat Felda Tenggaruh. Untuk pengetahuan Fika, saya mula terlibat dengan program belia ni ketika saya berusia 14 tahun, tingkatan 2. Saya dibawa oleh pengurusi belia ketika itu, juga merupakan seorang peneroka. Tapi sebab dia muda, dia jadi pengurusi belia ketika itu dan bawa saya untuk program belia. Kemudian bila saya berpindah masuk asrama tingkatan 6, saya telah meninggalkan program belia. Tetapi saya kembali semula ketika saya mula dipostingkan mengajar di sebuah sekolah Cina di Endau. Ketika itu tak ada aktiviti apa-apa yang berlangsung di sana. Pekan yang kecil, saya kembali ke kampung setiap hujung minggu, dan di sana saya diperkenalkan kepada seorang pengurusi belia namanya Encik Muhammad Nazri. Di situlah titik tolak permulaan saya aktif dalam persatuan belia, dan saya dilantik sebagai setiausaha pada tahun 2010. Bermula dengan 2010, persatuan belia kami pun baru muncul, baru wujud ketika itu, yang mana MBFM diwujudkan seluruh Malaysia. Sebelum tu persatuan belia lain, tapi bila Felda dah wujudkan Majlis Belia Felda Malaysia, jadi kita terus wujudkan, dan daripada situ banyaklah program-program yang kami usahakan bersama-sama. Saya jadi setiausaha bermula 2010 hingga 2020, dan 2021 saya dilantik menjadi pengurusi belia yang baharu. Jadi pengalaman saya banyak kepada kesetiausahaan lah, dan melaksanakan program-program bersama dengan persatuan belia. Penglibatannya sangat awal di usia 18 tahun. Bermula dengan 14 tahun. 14 tahun? Ya, betul. Masa tu saya tingkatan 2 tengah main kejar-kejar lagi dekat Felda. Banyak aktiviti dekat Felda, aktiviti kanak-kanak. Jadi kita nak tanya pada Azmi pula. Yang ni lain cerita. Ini macam Puan Maria, pelibatan secara dalam Felda itu sendiri. Tapi betul. Lain pula pada Azmi, pelibatannya di keluar. Tak ada duduk Felda. Tidaklah, maksudnya ingin mencari kerjaya di luar. Macam mana bermulanya kerjaya sebagai penyanyi ni, anak Felda, kebanggaan anak Felda ni? Okey, saya daripada memang lahir tu dah memang dekat Felda lah. Kiranya kan, memang mak dah duduk Felda. Lepas tu bersekolah, sekolah tadika, sekolah rendah sampai darjah 2 memang di Felda Tenggaruh 3. Lepas tu masuk ke asrama di Johor Bahru. Jadi ada aktiviti yang saya terlibat juga, macam di Felda kalau ada pertandingan karaoke ke, walaupun saya dekat asrama, tiba hujung minggu tu ada pertandingan karaoke, abah akan bagi tahu, nanti dia ambil hari Jumaat, Sabtu tu masuk bertanding. Kalau menang lah, kalau kalah memang akan join lah. Setiap kali ada pertandingan mesti akan join. Sama juga kalau macam di tempat saya dulu aktif kompang, kumpulan kompang lah.
Jadi pun saya akan join juga. Sebab dekat asrama pun kita ada belajar kompang. Jadi bila balik ke Felda tu saya join juga kumpulan kompang tu, kita praktis macam tu. Lepas tu macam mak aktif juga, adalah kumpulan nasyid dia orang kan. Kiranya dia bukan Azmi kau, dorongan daripada keluarga sendiri. Memang orang muzik juga. Dia walaupun tak adalah, mak bukanlah memang penyanyi hebat sangat kan, tapi yalah dia ada kumpulan nasyid. Kadang-kadang dia buat dia nak masuk pertandingan nasyid ke, saya buatkan muzik dia, -1 dia. Jadi aktif lah juga dengan kumpulan-kumpulan kat Felda kan. Saya harap mak tak dengar lah ya, sebab Azmi cakap bukanlah hebat sangat nanti. Mak pun tahu. Okey, jadi macam untuk keluar daripada Felda Tenggara tu, macam mana, siapa yang bagi dorongan pada Azmi macam okey, dekat Felda kita dah ada pelibatan, macam mana nak keluar pula? Ada yang bawa Azmi atau saya sebab memang daripada Darjah 2 tu dah pindah ke Johor Bahru. Lepas tu dah di Johor Bahru tu ada sekolah pendidikan khas kan. Jadi memang dekat situ kita dah tahu dah duduk dalam dunia orang bermasalah penglihatan. Lepas tu sekolah menengah di Johor Bahru lagi sampai tingkatan 5 saya pindah ke KL. Jadi bila dah dekat KL, dia dekat KL tu tingkatan 6 pun dekat KL. Lepas tu dah jumpa peluang macam-macam peluang lah dekat KL. Jadi daripada situ yang menetap di KL dan jumpalah peluang ini. Seronok, pasal tak nak balik Felda, tak patut. Tak rindu ke Felda? Saya balik memang selalu jugalah, setahun tu 3-4 kali macam tu lah balik. Tapi balik untuk jumpa mak macam tu lah. Dia sebenarnya macam mana, ke mana pun kita pergi kan, di bandar ke, di KL ke, kita tetap merindukan suasana Felda tu. Kita tak boleh nak hilangkan dalam ingatan kita kan. Memori saya pergi sekolah berjalan kaki. Kita ada jalan raya, tapi kita nak guna shortcut sebab nak pendekkan perjalanan 45 minit daripada rumah ke sekolah. So kita lalu jalan kebun, kita panggil. Pengalaman saya yang paling saya tak boleh lupa, kena kejar dengan babi tunggal. Itulah awak. Ya, lintang pukang kami berlari. Nasib baik saya tak kena sondol. Berjaya naik bukit. Itulah susah payah nak Felda, nak pergi sekolah. Saya pun jalan jauh ya, dalam lebih 20 minit tau. Awal pagi dah turun pergi sekolah. Pukul 6 dah turun. Pergi sekolah ramai-ramai, jalan ramai-ramai. Ya, betul. Zaman dulu. Tak rasa jauh sebab ramai kan. Saya dapat tahu kalau banyak kelebihan menjadi anak jati Felda. Macam saya dulu sendiri nak masuk ke universiti, ada macam-macam insentif. Macam untuk bantuan awal, dapat bantuan duit untuk beli komputer dan juga bayar separuh beasiswa lah untuk masuk ke universiti. Kalau macam Puan Maria, ada tak dekat sana insentif lain untuk anak-anak mengejar cita-cita? Kalau dari segi pendidikan, memang ada bantuan awal yang mana untuk setiap program diploma ataupun ijazah ataupun master, ada imbuhan yang akan diberi oleh Felda. Kemudian Felda juga ada memberi insentif untuk pinjaman, yang mana pinjaman awal pembelajaran dan juga pinjaman untuk pembelian komputer bagi pelajar yang baru nak masuk sambung belajar. Kemudian dari segi ekonomi, misal kata ada antara belia-belia yang berminat untuk menjadi usahawan, kita ada, bukan kita lah, Felda ada menyediakan bantuan sama ada dari segi kewangan dan juga bantuan dari segi maklumat, sumber-sumber maklumat dan juga teknologi untuk jika mereka ingin menceburkan diri dalam sesuatu bidang. Yang penting kena berani. Dari segi pendidikan juga ada juga Felda menyediakan kemudahan pembelajaran yang seperti saya terangkan tadi, PDK, pemulihan dalam komuniti untuk kanak-kanak kurang upaya, dan juga sekolah literasi yang telah diwujudkan di Felda, yang mana membantu sebenarnya persediaan pada pelajar sebelum masuk ke sekolah. Seperti biasalah, umur 3 dan 4 tahun tu dah boleh belajar. Jadi pengenalan asas seminggu 3 kali sahaja, bermula jam 8 hingga 11 pagi. Itu untuk sekolah literasi lah. Sebenarnya Felda ni banyak sangat membantu belia dalam menjana ekonomi pada belia-belia yang berani dan mahu mengambil risiko. Saya tak pergi jauh lah, saya pergi kepada pengurusi belia saya sendiri, yang mana beliau sanggup meninggalkan pekerjaan beliau sebelum ini di Pasir Gudang dan kembali ke kampung
kampung, beliau sanggup pergi ke pejabat Felda, bermula dengan pejabat Felda, memohon tanah, kemudian ke peringkat wilayah dan seterusnya, dan akhirnya beliau sekarang telah menjadi seorang usahawan penternakan. Jadinya sebenarnya tak mustahil untuk anak-anak Felda kembali ke semula ke Felda untuk mencari ruang. Ramai kata kat Felda tak ada peluang pekerjaan. Sebenarnya ada. Peluang perniagaan, peluang perusahaan, peluang pekerjaan ada. Jadi yang penting berani. Banyak sebenarnya sumber lain juga yang membantu anak-anak Felda. Contoh, kita ada kerjasama dengan Bank Pertanian, yang mana Bank Pertanian sudi untuk membantu belia-belia yang nak memulakan pertanian mereka daripada awal. Tapi kena ada usaha lah, kena tunjukkan semangat dan juga kena buktikan yang mereka boleh buat, dan mereka pasti akan diberi bantuan lah. Pihak Felda sendiri dia bukan hanya berdiam diri, tapi mereka akan membantu. Mungkin bukan secara terus, mungkin melalui badan-badan ataupun agensi-agensi luar, dan beri kerjasama kepada mereka dan mereka boleh membantu. Sebenarnya banyak aktiviti yang Felda buat. Antara yang terkini adalah program pembangunan peneroka PPP, yang mana boleh buat di belakang rumah ataupun di kawasan-kawasan tanah terbiar di Felda ya. Kalau kita nak tengok, ada dua kategori, iaitu plasma dan juga koperasi atau badan-badan dalam kampung. Kalau plasma ni individu boleh ambil, peneroka ataupun anaknya boleh ambil. Ada 4 program yang ditawarkan, iaitu pakej ternakan lebah kelulut, ayam kampung asli, tanaman cili sentil, dan ternakan arnab pedaging. Itu untuk individu. Tapi kalau macam untuk koperasi, kat kampung biasa ada koperasi kan, koperasi Persatuan Belia, KAF, mereka juga boleh mohon untuk projek yang lebih besar, seperti ternakan ayam pedaging, sarang burung walit, arnab pedaging dan juga ikan talapia sama, tapi dalam projek yang lebih besar, dan kos yang diterima juga lebih besar berbanding projek individu. Itu yang terkini lah sekarang, dan tengah semakin banyak Felda-Felda membuat program-program, terutama kategori koperasi. Jadi kalau pelibatan daripada Felda Tenggara 2 sendiri macam mana? Kalau di Felda Tenggara 2, kita dari segi kategori koperasi telah mengambil projek ternakan ikan talipia, dan kita telah pun mula menjual hasilnya. Dia menjadi pendapatan kepada koperasi Felda Tenggara 2 tu sendiri. Dan rentetan daripada program Felda Tenggara 2 tu, Tenggara-Tenggara lain juga mula membuatkan menyertai projek program pembangunan peneroka ini. Jadi banyaklah, dan bukan di Tenggara saja, malahan di satu Malaysia pun sedang rancak membuat projek-projek yang sedang Felda usahakan. Saya sebenarnya yang paling menarik perhatian saya adalah penanaman cili. Sebab saya suka pedas. Kalau beli cili tu asyik habis je. Cili pula sekarang boleh tahan juga harga dia kan. Ya, betul. Kalau Azmi tak ada minat bercucuk tanam ke, saya nak menternak ke? Tak berapa minat cucuk tanam, tapi isteri sukalah. Dekat rumah tu memang ada lah. Dulu pernah ada cili lah, ada tanam tapi tak jadi. Lepas tu tanam serai lah. Tak jadi juga. Serai jadi. Serai jadi. Dia jadi. Dia pokok pisang pun dah tanam dah lepas tu. Tapi tak tumbuh buah lah. Pokoknya tinggi, buahnya tak ada. Jangan sampai pisang berbuah 2 kali. Sekali pun tak berbuah lagi. Kena bagi dorongan kot. Azmi sendiri ada tangan apa? Orang panggil tangan panas ke tangan sejuk kalau biasa pokok tangan sejuk. Tangan sejuk. Mana tahu. Kalau panas tak boleh, panas mati. Macam tapi tak semestinya lah. Dulu mungkin tak ada teknologi, sekarang dah ada teknologi. Siapa-siapa pun boleh tanam. Siapa-siapa pun boleh menanam, asalkan ada ilmu, insya-Allah. Betul. Semua kita ada kekurangan. Kalau macam Azmi sendiri kan, macam mana nak memberanikan diri dengan segala apa yang kita ada tu, kekurangan yang kita ada tu, nak memberanikan diri menceburi bidang yang kata di luar jangkaan kita lah, sampai ke Singapura. Macam Azmi sendiri kan terkenal di Singapura, Indonesia kan dalam nyanyian. Macam mana? Satunya memang saya memang daripada sekolah dah diajar dengan muzik, jadi kita memang minat lah. Dan memang cita-cita tu nak, saya tak pernah bercita-cita jadi penyanyi, tapi bercita-cita nak bekerja dalam bidang muzik. Jadi apa pun kerja yang saya boleh buat, saya akan buat. Yang penting benda tu berkaitan dengan muzik. Jadi bila kita dah jumpa orang kan, kita kejap ke sini, kejap ke sana, jadi daripada situlah jumpa peluang untuk ni. Jadi apa pun cabaran, bila kita minat, kita sanggup je.
Sanggup je tak kisah dah betul. kan. Orang nak cakap apa tu tak kisah kan. Betul. Saya kagum dengan Nak Felda, terutama kita yang sentiasa merasa diri kita kurang, macam aku tak boleh, aku tak ada keyakinan, tapi mencabar diri untuk pergi keluar daripada Felda, betul tak? Jadi ada banyak lagi cerita mengenai anak-anak Felda ni. Topik kita iaitu misi hidup yang kita nak ceritakan, tapi kita nak berehat dulu seketika. Kita kembali selepas ini. Seringkali melangkau rasa terbawa aku kepada segala kisahnya, si pendosa dunia. Melayang indah kata-kata mendekat langit bagaikan hidup selamanya, merata kekayaan dunia. Sedarlah nikmat itu hanyalah sementara, musnahlah kalau tak bisa kembali padanya. Siksanya menghimpit segala kejahilannya, kau perangi segala jiwa yang musnah. Hai, kita kembali lagi ke Bual Konti. Macam biasalah, kalau anda nak ikuti perkembangan kita, boleh ikuti di media sosial, Facebook dan juga YouTube Konti News. Kalau di Instagram, TikTok, Bual Konti. Dan sekarang kita nak kembali kepada topik kita, iaitu misi hidup, bercerita mengenai anak jati Felda. Dengan kata Azmi ada lagu terbaru nak diperdengarkan oleh semua rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia, silakan kongsilah sikit. Okey, lagu ni lagu ciptaan saya sendirilah, lagu Kalibaskus. Lagu berkaitan dengan motivasi untuk kita semangat untuk teruskan perjuangan hidup lah kan. Jadi dah keluar semalam, boleh dengarkan, boleh saksikan di channel YouTube Masyhur. Kiranya kita antara yang paling awal lah mempromosikan lagu Kalibaskus. Okey, silakan Azmi. Kini tak lagi aku menyerah, mengejar mimpiku, tahu tak mudah. Akan ku bukti pada dunia, hela nafasku takkan dipersia, takkan berhenti selamanya, teguhku berdiri, pasti berjaya. Serasa bertuah sebab saya boleh dengarkan secara live. Orang lain nak dengar kena bayar kalau pergi konsert kan. So untuk anda semua boleh cari dekat YouTube Masyhur. Masyhur, YouTube Masyhur. Tajuk di Spotify lagunya ada, di semua digital platform ada. tajuknya? Tajuk dia Inspirasi. Dengar pun dah macam semangat. Kini Puan merupakan seorang pendidik di sebuah sekolah bimbingan jalinan kasih di Chokit. Kita nak tanyalah, mestilah ada macam-macam cabaran kan, ataupun iktibar yang kita boleh ambil, yang Puan sendiri boleh kongsikan kepada anak-anak muda di luar sana ataupun anak Malaysia. Baik, terima kasih Vika. Baik, sekolah ini adalah sekolah istimewa yang mana wujud pada tahun 2013 yang lalu. Tahun ini adalah tahun ke-10 penubuhan Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih dan merupakan tahun ketiga saya di sana. Di sekolah ini banyak mengajar saya tentang kehidupan.
Di sana anak-anak gelandangan, anak-anak golongan rentan, anak-anak yang tiada dokumen bersekolah setiap hari dan kita tidak menitik beratkan pakaian mereka. Mereka bebas datang ke sekolah dengan apa-apa sahaja pakaian asalkan mereka hadir. Dan kehadiran mereka sangatlah mereka suka kerana di sana kita sediakan juga makanan. Daripada pagi 4 kali makanlah senang cakap. Jadi mereka sangat teruja untuk hadir ke sekolah. Jadi di sana apa yang saya pelajari adalah kita kena bersyukur. Walau apa pun halangan, walau susah mana kita pun, sebenarnya ada lagi yang lebih susah. Betul. Ada lagi yang sukar kehidupan mereka berbanding kita. Malah pelajar saya tingkatan 2 sudah bekerja, menyewa bilik, sendiri tinggal tanpa ibu dan bapa, pergi ke sekolah dan bekerja dalam hari yang sama. Bayangkan kita di luar, terutama anak-anak Felda, sangat mudah kehidupan mereka. Ada je makanan. Tak ada makanan pun tepi rumah, keliling ada pokok-pokok, ada tanaman. Pucuk paku. Ya, pucuk ubi dan Pucuk sebagainya. ubi. Ada juga peneroka yang buat kolam di tepi rumah. So secara tak langsung dapat makan dengan mudah. Berbanding di bandar, miskin bandar sangat sukar. Betul. Anak-anak gelandangan ini, mereka bila tiada makanan, mereka memang tak ada makanan. Tak ada ruang untuk mereka cari makanan. Jadinya di situ kita dapat belajar bahawa kenalah bersyukur dalam apa cara sekalipun. Walau sesulit mana pun kehidupan kita, bersyukurlah. Betul. Dengan keadaan mereka yang tiada dokumen, selalu ditipu, selalu ditindas oleh rakyat kita juga. Jadi kita kena fikir balik benda tu. Kita susah, mereka lagi susah. Tapi mereka berusaha untuk maju dan seiring dengan kita mendapatkan ilmu di sekolah. Kalau jujurnya lah, kalau kata saya dah berjaya ke belum, sebenarnya saya belum lah. Belum dikategorikan mencapai berjaya. lah. Belum mencapai tahap Belum dah yang berjaya. Azmi letakkan. Sebab kejayaan bagi saya lah, kejayaan dalam hidup ni kadang-kadang bila kita dah berjaya satu benda, banyak lagi benda lepas tu kita nak kena Kita nak capai achieve, kan. betul. Jadi kita berjaya kat situ je, tapi banyak lagi yang kita tak berjaya. Jadi saya kalau dia kata bersyukur sangat dalam keadaan saya sekarang, sebab saya dapat mencari nafkah untuk isteri, bekerja menyara hidup tu dalam bidang muzik. Itu bagi saya kejayaan paling besar saya lah. Daripada tahun 2012 sampai sekarang kan, full time dengan kerja sebagai muzik je. Sedangkan daripada zaman sekolah dulu, cikgu-cikgu kata kalau awak buat muzik macam mana awak nak teruskan Bagi hidup makan. kan. Apa yang boleh awak buat dengan muzik. Tapi alhamdulillah saya bila fikir-fikir balik, dapat bertahan dengan muzik sepenuh masa. Jadi itu kejayaan terbesar lah. Tapi banyak lagi benda yang saya nak kena fikirkan untuk maintain dalam industri lah. Kan nak bersaing dengan, yelah, Banyak. kerja yang berkaitan dengan seni ni berkaitan dengan popular kan. Betul, Bila ramai. kita dah pernah popular, sekejap lagi keluar yang baru lagi, orang nak yang Orang baru yang pula kan. Betul. Jadi nak bertahan dalam industri tu yang susah lah. Itu cabaran utama Betul. sebenarnya. Nak popular mungkin dapat, cuma nak sustain, nak orang kata sentiasa ada. Betul. Sentiasa meniti di bibir masyarakat. Azmi ada lagi, Azmi keluar lagu, betul tak? Tapi betul lah, saya setuju dengan mentaliti orang bila bidang muzik je tak boleh cari makan. Okay, jadi kita nak tanya Puan Maria pula. Kalau pandangan Puan Maria, kenapa kita ni sebagai rakyat Malaysia perlu bangga? Saya lah anak Malaysia, bangganya rasa kan. Puan Maria, pendapat Puan Maria? Yang paling pertama sekali, pastinya bangga sebab kita ada IC. Kita ada surat beranak. Itu penentuan kita sebagai warga Malaysia. Kalau kita tak ada IC, kita tak ada surat beranak, kita nothing. Kita tak ada apa-apa pun kat Malaysia ni. Tapi kita kena bangga sebab kita ada IC dan kita ada surat beranak. Gunakan sepenuhnya. Peluang-peluang yang ada bila ada surat beranak, ada kad pengenalan ni, banyak sangat peluang untuk kita ceburi, untuk kita teroka berbanding dengan mereka yang tak ada dokumen. Jadi kebanggaan saya pada saya adalah saya sangat bersyukur saya ada IC, saya ada surat beranak, dilahirkan sebagai warga negara Malaysia dan duduk dalam Malaysia yang aman ini. Itu satu kebanggaan. Sebab saya nampak kesannya jika tiada IC, tiada kad pengenalan, begitu sukar sekali kehidupan mereka, terutama nak dapatkan rawatan, pendidikan, nak bersosial pun susah, nak berkahwin pun susah. Jadi pada saya kad pengenalan dan surat beranak itu sesuatu yang sangat besar dan saya sangat bangga memilikinya. Ke mana pun kita boleh pergi. Kita tak takut. Tak ada isu. Ya, kita tak takut. Tak ada isu. Naik kenderaan pun tak kena bayar double. Nak pergi mana-mana pun tak perlu bayar sebagai warga asing.
Ya, betul. Sangat banyak insentif yang kita dapat juga daripada kerajaan. Kalau Azmi sendiri, kenapa perlu bangga menjadi rakyat Malaysia? Macam tu. Perlu bangga sebab Malaysia satunya negara yang aman, sedangkan berbilang kaum dekat Malaysia kan, tapi Betul. semua dapat hidup bersatu padu, Harmoni. Harmoni, Dan kan. kita dapat buat apa yang kita suka. Kan dapat seronok lah jadi rakyat Malaysia kan. Seronok kan? Seronok. Kita rasa selamat. Betul. Ya, betul, tempat selamat. Bayangkan orang luar pun nak datang Malaysia sebab kita mempunyai kemakmuran. Walaupun berbilang kaum, tapi kita masih Kita boleh lagi maintain. tolerate. Kita antara- boleh, betul. Itulah keistimewaan menjadi rakyat Rakyat Malaysia. Okey, jadi berbanggalah. Jangan anda rakyat Malaysia bagi tahu no, saya orang Sweden. Aduh. No, tidak perlu. Rugi kalau kita benda. Kita dah sampai di penghujung kita punya buah konti ni, tapi kita nak tanya juga orang kata nasihat lah daripada Puan sendiri kepada belia-belia di luar sana, macam mana untuk mencapai kejayaan diri, macam mana nak orang kata nak beri semangat sikit untuk mencapai kejayaan diri, bukan sekarang je, tapi kita nak lebih lagi daripada masa akan datang. Saya cubalah ni atas pengalaman saya sendiri daripada seorang yang introvert, yang tak pandai nak bergaul dengan semua orang. Tapi bila saya cuba untuk menyertai program-program belia, aktiviti belia dan kemasyarakatan, saya berjaya untuk bercakap, saya berjaya berdepan dengan manusia, boleh berinteraksi dengan baik, boleh bersosial. Jadinya pada saya belia-belia yang ada sekarang ni yang paling utama adalah berani untuk mencuba. Berani, kena berani. Pertama sekali adalah berani. Yang kedua, usaha. Bila anda berusaha dan berani, apa yang kita nak capai tu insya-Allah akan capai. Betul. Dua benda tu yang paling penting. Dan yang ketiga, adab dan sopan tu perlu dijaga. Dibawa selalu. Ya, selari dengan perjalanan kita. Ya, Walaupun kita ditimpa masalah, musibah, marah dan sebagainya, emosi, kestabilan emosi tu sangat penting. Kena profesional Sebagai lah, seorang kan? belia. Ya, betul. Ya, betul. Sebab belia kita tahu, belia ni remaja. Remaja berdarah panas. Ya, emosi cepat terganggu. Jadi betul. kawalan emosi tu sangat penting lah untuk belia. Menjadi belia yang matang, itu adalah yang terbaik sebenarnya. Betul, supaya diterima orang ramai. Pergi mana-mana je orang Ya. senang dengan kehadiran belia ni. Ya, betul. Untuk Azmi sendiri, macam mana nasihat untuk belia dekat sana, untuk diri sendiri berjaya membawa kejayaan untuk Malaysia juga? Saya suka dengan satu nasihat ni kita nak jadi manusia ni kan, kita kena memberi dulu, baru kita akan dapat lepas tu. Jadi Setuju. bagi saya, jadi bila terutamanya belia kan, kadang-kadang kita tak tahu kita nak jadi apa lepas ni. Kita dengan apa kelebihan yang kita ada, kita Beri. beri dulu, bermanfaat pada orang. Kalau kata minat muzik kan, buatlah sesuatu yang boleh berkaitan dengan muzik. Mungkin buat lagu yang berkaitan dengan motivasi untuk galakkan orang, ataupun kalau kata anak Felda, buat lagu promote Felda ke apa benda ke kan. Jadi buat sesuatu yang boleh beri manfaat pada orang ataupun pada masyarakat kan. Lepas tu pasti akan ada peluang yang akan datang. Berbanding kalau kita duduk saja, tak tahu nak buat apa, tapi duduk je tak buat apa kan. Jadi sampai bila pun kita tak akan ke mana-mana. Dan nak update lagi kita punya siaran Bual Konti. Jadi kepada anda, jangan lupa ikuti kami di di media sosial Facebook, YouTube Konti News, Instagram, TikTok Bual Konti. Jadi sampai di sini saja untuk topik kita kali ini, misi hidup. Kita jumpa lagi di episod akan